Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada pengurusi Cikgu Nasir dan juga semua kepada hadirin dan hadirat peserta program pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan tentang tauhid bab yang ke-11. Kalau kitab saya ni catat ke selepas terbaru lah sikit, 139. Mana beza 10 muka surat ni dekat 149 ni. Untuk kitab catat ke baru ni 139. Jadi perbincangan pada pagi ini sebagai sambungan dalil yang kedua. Kerana dalam tajuk ini dikemukakan kedua dalil, iaitu dalil Quran dan juga dalil hadis. Jadi pada pagi ini dalil yang kedua iaitu dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 139. An Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buwanah. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Hadis ini diriwayatkan daripada Thabit bin Dhahhak, di mana beliau menyatakan ada seseorang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwanah. Buwanah ni nama satu tempat di selatan kota Mekah. Itu ada nota di bawah tu. Sebelum Yalamlam ataupun Buwanah ni adalah berupa anak bukit kata. Setelah daerah Yambu. Setelah daerah Yambu itu sebenarnya kalimah-kalimah yang disebut dalam hadis ini mudah ya. Dengan ada internet sekarang type saja. Dalam Google search itu boleh dapat. Kalau dengan saya tu sebab saya ada atlas hadis. Atlas hadis ni maknanya atlas berkenaan dengan lokasi. Nama-nama tempat yang disebut dalam hadis dia ada peta. Sebab kalau peta baru ni tidak ada. Setengah-setengah tempat itu sudah tak ada dalam peta moden, peta baru. Mana peta klasik. Kita boleh nampak. Mudahlah sekarang ni. Jadi dia niat gitulah. Niat nazar tu nak sembelih seekor unta di Buwanah. Jadi orang itu pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya nak sembelih unta di Buwanah atas nama nazar? Dia tanya Nabi. Maka Nabi pun kata kepada dia, tempat yang kamu nak sembelih unta di Buwanah tu, apakah tempat itu dulunya pernah ada diletak berhala-berhala zaman jahiliah dan disembah di situ? Mana tempat itu dulu pernahkah menjadi tempat sembahan berhala, tempat pemujaan terhadap berhala? Ada ke tidak? Sekarang ini memang tak ada lah, dulu ada ke tidak? Jadi sahabat jawab tidak ada. Maka Nabi tanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu daripada perayaan-perayaan mereka? Ini perayaan agama. Dia ulama dia beza. Dalam kitab-kitab moden dia buat perincil. Perayaan ni ada dua. Ada perayaan agama, ada perayaan bangsa. Kalau perayaan agama tu hukum dia lain. Kalau perayaan yang berkait dengan bangsa, itu lain. Jadi hukum berbeza. Jadi kalau kita nak turut serta misalnya
ialah kita ni tak timbul masalah, tapi bagi anak yang Islam, ibu bapa tidak Islam, itu dia perlu tahu sangat perkara itu. Kalau dia nak sambung, yang mana dia patut sambung? Apakah perayaan agama ataupun perayaan bangsa? Kalau perayaan bangsa, ulama kata boleh lagi. Tapi itu pun dengan syarat tidak ada unsur-unsur pemujaan, syirik dan sebagainya. Itu dia ada perincin dia. Tetapi kalau perayaan atas nama agama, seperti kita Idul Fitri, Idul Adha agama tu, bukan bangsa, itu perayaan agama. Jadi setengah-setengah bangsa dia ada perayaan agama dan ada perayaan bangsa dia. Dia tak sama. Misalnya kita kata Tahun Baru Cina, apakah itu sambutan agama atau bangsa? Ada kena tahu lah. Boleh tengok ada buku-buku yang ditulis di Indonesia kita, ada buku Dr. Ikram, Ustaz Ikram, ada tulis Firdaus Tuan, ada, saya tak silap saya lah, boleh rujuk lah. Dalam internet dia ada buat perbezaan. Dia ada buat perbezaan perayaan, kena tahu dulu. Cuba tengok si Nabi tanya, adakah di tempat tu pernah dia dilakukan perayaan hari raya mereka? Ini berkait dengan hari raya agama. Perayaan itu perayaan agama, upacara agama. Sahabat kata tidak ada. Maka Rasulullah SAW sebut, kalau itu bolehlah, penuhilah nazar itu. Kamu boleh laksanakan apa yang kamu nazar. Mana boleh sembelih lah, kamu nak sembelih unta. Akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dan nazar pada perkara-perkara yang di luar dari hak milik seseorang. Dia bernazar untuk buat sesuatu, untuk sembelih kambing. Kambing itu kambing orang, bukan kambing dia. Atau tak boleh lah. Ataupun dia nak buat sesuatu, nazar untuk buat sesuatu, tapi nazar itu berkait dengan hak orang. Tak boleh kecuali kena minta izin. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ataupun nazar maksiat. Jadi kalau nazar maksiat ni, kalau di tempat yang tidak ada unsur berhala, tidak ada unsur perayaan pada berhala pun, tidak boleh kalau nazar itu maksiat. Bahkan haram ditunaikan. Haram ditunaikan. Cuma ulama khilaf apakah kena bayar denda atau tidak. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada setengah kata kalau nazar ke awal-awal lagi ni, dia panggil nazar yang mulur, yang tidak boleh ditunaikan, kerana ada unsur-unsur maksiat. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau begitu tak boleh. Okey, baik, cuba tengok syarah muka surat sebelah. Perawi menyebutkan bahawasanya ada seorang yang bernazar untuk Tuhannya dengan menyembelih seekor unta. Tuhannya ni maksud Allah lah. Sini maksudnya di suatu tempat tertentu sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri. Dia bernazar untuk sembelih tu di situ. Dia sebut di situ, di Buana. Dia sebut itu. Dia pun tanya kepada Nabi SAW tentang pelaksanaan nazar dia tersebut. Maka Nabi pun tanya kepada dia mengenai keadaan tempat tersebut secara terperinci. Bahawasanya apakah dahulu pernah ada sesuatu yang kaum musyriki sembah di tempat? Apakah tempat itu jadi tempat penyembahan? Ada ke tidak sebelum ini? Nabi selingi. Ataupun apakah dahulunya kaum musyrikin mengagungkan tempat tersebut dengan mengadakan perkumpulan di situ, bernazar pada berhala, ataupun tempat ibadat lah, maksudnya mudahnya tempat ibadat di situ. Ada ke tidak? Jadi selepas mengetahui bahawa tempat tersebut bersih dari hal-hal yang dikhawatirkan, maka Nabi pun membolehkan dia untuk menunaikan nazar tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan nazar yang tidak boleh ditunaikan. Kalau nazar itu berunsur maksiat, ada unsur maksiat terhadap Allah, maka tak boleh. Ataupun dia bernazar untuk buat sesuatu yang mana sesuatu yang dia kait dengan nazar itu bukan hak dia, bukan hak dia, bukan milik dia, tak boleh. Kalau dalam kitab fiqh itu dia sebut setengah-setengah tu tak, setengah-setengah tu contoh buat dia. Katalah dia bernazar kalau dia sehatlah, dia bersakit, dia nak cerai isteri orang tu, isteri dia. Orang kata waktu tu jangan dekat ada bernazar begitu.
Setengah ulama kata itu nazar nak mempersendakan Allah, kena bayar juga denda. Dia tak kita tahu nak cerai isteri orang. Nah, katakanlah ada begitu, itu maknanya mempersendakan. Nazar ni apa? Nazar mana berjanji atas nama Allah, itu nazar. Jadi bila dia bernazar dalam bentuk istihza, mempersendakan, itu mempersendakan, itu masuk istihza tu. Maka dia kena bayar denda. Dia tak boleh buat hal tu. Bukan bini dia. Cuma bini orang. Nah. Mana awak menganyi tu? Nazar adalah untuk menganyi kepada Allah. Tak. Ya. Kalau dia nazar enggak bini dia sendiri. Tu memang jatuh. Jatuh mengikut ulama. Tu memang kalau bini dia, sebab tu dia tak ayat bini dia, ayat bini orang tu. Dia takut dah tu. Nah, ni jadi manusia kacau lah tu. Kacau jiwa. Ya, ada masalah. Bahkan setengah ulama kata kalau dengan maksud mempersendakan Allah jadi kafir, dia jadi kafir. Tak ada hadis dalam kitab-kitab ni sampai begitu sekali. Ataupun dia bernazar nak sembelih kambing di padang, tak tahu siapa. Tak boleh. Setengah ulama tu tak perlu bayar. Tak perlu bayar sebab apa? Sebab itu dia panggil nazar yang mulgha. Nazar mulgha ni nazar yang tak jadilah. Nazar tu sendiri tak jadi. Tak menepati syarat. Dia kena hak dia. Tak. Ya. Ada orang yang nazar berpuasa 3 bulan sejak sampai Ramadan tersebut. Jadi dia kena. Dia tak boleh guna. Sebab itu tidak termasuk dalam sunnah. Bahkan tak ada. Aisyah kata, bukan Aisyah lah, isteri Nabi. Bukan Aisyah, orang lain kau juga. Tak ada. Nabi puasa sepenuh seperti bulan Ramadan. Tak ada. Paling tidak ulama kata Nabi nazar bulan Sya'ban ni banyak daripada bulan lain. Tak ada. Setelah kata, sama istiqamah gitu ya. Tak apalah. Kau mana sepenuhnya. Dalam bulan selain bulan Ramadan itu tidak ada. Bahkan sebenarnya berkenaan dengan puasa 3 bulan tu, dia ada hadis tu yang dipertikar tu. Setelah kata maudhu hadis. Ataupun dhaif jiddan, tak boleh. Tidak menjadi kita nak puasa, tak apa. Tapi sepenuhnya, lebih-lebih menganggap ada kelebihan berdasar pada hadis itu tidak boleh. Tak boleh. Jangan kita kata apa salah ni, tak puasa. Jangan, puasa ni kena ikut cara Nabi. Sebab tu saya tak ingat, rasa bincang dah sebelum ni. Dia panggil asas ibadat. Bila sebut ibadat, dia ada asas dia. Syarat ataupun asas ibadat agar diterima oleh Allah, dia kena ada 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua tepat kaifiat, seperti sunnah tadi. Kalau ikhlas saja, tiba-tiba cara tak kena, tak boleh juga. Tak ikhlas, cara kena dah tak ikhlas, riak, tak terima juga. Allah tak terima, dia kena tepat kedua-dua. Niat betul, cara pun betul. Betul tu mengikut piawaian syariat dan sunnah. Boleh. 2 syarat itu. Jadi kalau nazar itu sebenarnya tak boleh ditunaikan. 3 bulan. Mau kita buat, sebenarnya kita buat. Kerana hadis tu dah ada kelebihan. Tak Nabi tak pernah buat begitu. Cuma adalah setengah ulama sebut lagi tak Nabi memperbanyak puasa. Setengah ulama kritik juga pandang ini. Banyak ke 2 bulan dia puasa. Sampai bulan Ramadan letih. Letih dah kena 2 bulan dah. Itu jadi dia gini, dia tidak kira banyak dalam agama, dia tidak kira banyak. Dia kira serupa dengan Nabi. Waktu saya buat contoh riwayat saya bila keluar bila air kata bufrana, walaupun satu patah perkataan, tapi bila daripada Nabi auto terbaik. Kalau banyak pun tapi tidak daripada Nabi, wajar selawat. Tapi selawat tu selawat orang lain tu ni. Makna molek. Dan niat pun saya rasa molek. Kerana Allah. Tapi cara tu tak. Kita tak sesalah niat dia, kita tahu kita kira molek. Perbuatan zahir je tak. Tadi. Kalau nak cerita panjang, kita bincang dah tentang hadis salah satu nafar tu kan. Salah satu rahting 3 kumpulan sahabat, 3 orang ataupun 3 kumpulan sahabat pergi jumpa isteri Nabi, tanya ibadat Nabi di rumahnya. Akhir sekali dia kata kita ni banyak buat dosa. Nabi tak apa dia maksud. Akhir sekali nekat sahabat nak puasa sepanjang tahun. Bukan sekat 3 bulan.
3 bulan, semua dia tahu. Wisal puasa. Orang ni pula nak qiyamul tak sedih tu. Orang ni pula tak senikah, takut terganggu ibadah. Macam-macam lah. Molek tu. Bukan tak senikah tu kerana nak curi. Takut terganggu curi tu no. Tak senikah. Dah. Ibadat. Nabi mahu. Bahkan dalam riwayat tu, Nabi pergi cari dah. Serius je lah. Nabi pergi cari dia. Kamu kaya kata begini. Aku ni orang paling takut. Aku buat gini. Nabi cerita seperti yang kita maklum tu lah. Lepas tu Nabi sebut hal ni penting hari ni. Pada sahabat tidak begitu. Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa. Siapa dia tak suka ikut cara aku, bukan buat aku tu. Bukan buat aku. Tapi sahabat dia, jadi sahabat dia tidak niat tak suka. Bukan kata dia tak suka Nabi buat, cuma dia nak banyak gua kita ni banyak dosa, nak cover dosa. Maksud dia molek. Tetapi setengah ulama kata bila hadis tu di hujung Nabi sebut siapa dia tak suka bersunnah. Tak suka dia tidak semesti sebut pada mula. Tindakan berbeza dengan sunnah Nabi itu termasuk dalam man raghibaan. Kalau raghibah saja mana suka, raghibaan mana tidak suka dalam bahasa Arab. Dia panggil kesan partikel itu. Itu sunnah. Maknanya perbuatan yang menyalahi sunnah tu Nabi kikuk pandai, dia kikuk gini. Misalnya contoh ni, waktu tu termasuk tak suka tu. Tak suka ke Nabi lah tu. Jadi kita kena ikut ulama berhaluan kanan. Jangan ikut ulama berhaluan kiri. Kita tengok ulama berhaluan kiri nak motah. Begitu secara terbuka sebut begitu ya. Walaupun apa niat dia sebut tu zahir sebenarnya tak boleh. Paling minimal kita kata. Walaupun niat awak boleh buat satu sidang terbuka pula jelas maksud lagi ni. Tu haru. Saya tidak persoal niat di sebalik. Saya persoalnya kenyataan itu. Kena ingat tu kenyataan dia sebut jelas. Kita tengok Nabi gigu kanan. Tengok tu apa maksud. Dan kalau dalam periwayat kita tengok dia lebih daripada samit tu lagi. Ra'ai tu dengan samit tu mana tinggi. Saya tengok Nabi buat. Ni saya dengar. Yalah dengar. Kalau dalam tafsir dia samit tu boleh juga dengan mana tengok. Dia kata dengar. Tapi kok mana pun lafaz itu asal tengok tu lebih nyata lagi. Sebab saya Nabi kata saya tengok Nabi buat gini. Sebab tu saya minum air lebih dengan wudu. Maknanya jelas tu sunnah Nabi gitu. Dia tak boleh ikut ulama ke hak kiri tu. Tu benda tu jelas. Saya Nabi kata walaupun aku tak faham sebab aku tengok diri Nabi buat, aku akan buat. Sebab Nabi tak buat benda yang ada risiko. Tu orang panggil ahli sunnah. Jadi kadang-kadang manusia ni begitu. Jadi kena ingat lagu tu. Kita kena ikut ulama berhaluan kanan. Jadi istilahnya macam-macam lah. Niatnya sekat mari dah sebut tu je. Niat sekat hari ni esok tak sebut. Sebab kita nak ke dia kena ikut sunnah. Dah sebut kita biar nyata. Sebab syaitan dia takut pada sunnah. Tak usah takutlah dia sebut sunnah. Tu nak betulnya. Dan kita nak tazkiyatun nafs. Kita tak sebut tasawuf tarikat. Tazkiyatun nafs. Hak tu Nabi guna dalam Quran. Dalam Quran. Kita guna. Bukan kita kata tasawuf ni tak molek semuanya. Dah. Molek tak moleknya ukurannya selaras ke tidak Al-Quran. Itu akidah tu. Baik, cuba tengok faedah daripada hadis. Larangan memenuhi nazar di tempat yang pernah ada berhalanya walaupun sekarang sudah tak ada. Baik, yang kedua, larangan memenuhi nazar di tempat bekas ataupun dulu tempat tu menjadi bekas perayaan jahiliyah. Tak boleh. Saya baca dulu, kita baca dulu. Yang ketiga, orang yang akan berfatwa sebelum memberikan fatwa, hendaknya dia meminta perincian terlebih dahulu dari orang yang minta fatwa. Jadi bila orang minta fatwa ni, kita kena jelas dulu soalan tu macam mana. Sebab tu Nabi tanya, gini Nabi nak beri apa, tanya dulu. Ini. Mana minta pencerai, cari maklumat. Mana kena buat kajian lah. Dia panggil kita nak urus dia punya soalan. Nak urus soalan tu dengan baik, baru boleh dijawab. Yang keempat, menutup semua sarana tu makna wasilah, menutup semua faktor yang boleh membawa kepada syirik. Kena tutup. Jangan beri sampai dia ada tunas tu. Rosak kepada benih dia lagi syirik. Yang kelima, tidak menyerupai orang-orang musyrik atau kafir dalam ibadah-ibadah atau perayaan-perayaan mereka, walaupun tidak disertai niat menyerupai.
Maknanya penyerupai secara zahir. Boleh jadi niat tidak begitu. Niat tidak begitu. Okey. Saya baca dulu, kemudian ada huraian lah sedikit. Maknanya tasyabuh zahir itu tidak boleh. Niat tu hal lain. Orang tak tahu niat kita. Kita buat sesuatu yang menyerupai amal orang kafir, yang menjadi syiar pada ajaran dia. Zahir tak boleh. Tak boleh saya. Niat tu kita tak tahu macam mana. Ini saya tengok dalam video misalnya pergi. Ini musim pilihan raya. Kerana nak rakyat orang tidak Islam tu pergi sampai ke kuil. Dan dia pergi betul-betul di hadapan berada dia buat begitu pada Tuhan. Tak sampai peringkat rokok. Sampai peringkat begitu saja. Tak boleh tu kau sampai tahap tu tak boleh lah. Masuk dalam tempat lain. Betul-betul dalam video. Saya tengok sendiri. Tu tak boleh lah sahabat. Sila-sila hari bulan boleh rosak kita. Sila-sila hari bulan. Kita sebut gitu boleh. Walaupun setengah ulama kata memang rosak tu gitu. Kena berhati-hati lah. Sebenarnya orang tidak Islam, kalau kita berjelas dia akan terima. Dia akan terima. Bagi kita jelas. Bahkan dia suka lagi tegah orang Islam. Bahkan sebenarnya dalam hati dia benci tu orang yang tidak ada prinsip. Tapi dia pun ada kepentingan duniawi juga. Masing-masing ada kepentingan. Banding nipu gitu. Orang Islam dalam bab syirik je lah. Nabi tak takut. Kau tidak tahu kan Nabi kata lakum dinukum waliya. Jelah. Dalam bab lain kita boleh berkompromi, dalam bab ni lakum dinukum waliya. Jelah. Bukan bermakna ayat tu, ulama kata ayat tu bukan ayat balah. Bukan ayat mubahalah pun. Ayat tu ayat muqata'an. Muqata'an ni maknanya satu pernyataan putus bahawa tak boleh kompromi dalam bab akidah. Itu sebenarnya, itu muqata'an, ayat muqata'an. Dalam bab akidah tak boleh berkompromi. Sebab akidah kita mengajar kita sebenarnya akidah Islam dia bukan mengajar kita jadi ekstrim, tidak. Dia mengajar kita menerima akidah orang lain dengan maksud tidak ganggu. Seperti mana kita memperjelaskan akidah kita, dia pun tak boleh ganggu. Sebab akidah itu kepercayaan. Dia tak boleh sentuh yang itu. Kita pun tak boleh sentuh, sebab tu tak boleh paksa dia masuk Islam. Itu bab akidah. Bab lain kita boleh berkompromi dalam ruang yang dibenarkan dalam agama. Hubungan, sebab tu hubungan Nabi dengan orang kafir ni baik. Yahudi yang ada di Madinah tu selepas yang dihalal tu, Yahudi yang jahat, Yahudi yang baik dibenarkan mengikut ulama. Bahkan masuk dalam rumah Nabi perempuan Yahudi berkawan dengan Aisyah. Bahkan Aisyah tahu, tapi sebelum cerita ni sebelum dihalau, Aisyah mula-mula dengar tentang azab kubur daripada wanita Yahudi. Dalam riwayat sahih disebut, selepas perempuan Yahudi balik, baru Aisyah tanya Nabi, betul ke dalam kubur ni ada azab? Wanita Yahudi yang sebut, Nabi kata betul. Itu maknanya selaras tu ajaran itu dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran selaras. Baik. Yang keenam, menyembelih korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala di tempat penyembelihan atau perayaan orang-orang musyrik adalah suatu maksiat. Termasuk dalam maksiat. Tak jadi kafir, tapi maksiat. Tak apalah, sebab saya kata kita bicara, sebab kita baca ini. Yang ketujuh, nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Tanya tadi. Jadi puasa 3 bulan tu dengan niat ada kelebihan khusus, itu termasuk dalam maksiat kepada Allah. Sebab dia bercanggah dengan ajaran Nabi. Hadis tu tak boleh pakai tu. Jadi tak betul, kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Lepas tu kalau dia nak puasa juga, dia tak ada berkait ada saja dia nak puasa, itu halal. Atas nama individu itu halal. Tapi dia tak boleh harap kelebihan khusus sebab tak ada dalil yang sahih. Nak puasa tak apa. Tapi kalau tanya saya, kenapa kita nak buat sesuatu yang bercanggah dengan Nabi? Kena tanya tu kalau kita ahli sunnah sungguh. Kecuali kita ni ahli sunnah yang berdaftar tu lain. Kalau kita ni ahli sunnah hakiki yang sebenar, tu tadi. Apa yang kita nak buat bercanggah dengan Nabi tu apa? Atas alasan mohon boleh apa tadi. Sebab tu saya kata, sembahyang Jumaat lah tahiyatul masjid tu. Dah buat sama dia. Apa tadi? Tak ada kau sembahyang sunat berjemaah. Ada. Buat hari tu. Kita tahajud ke 2 rakaat juga. Buat hari apa tadi? Apa salahnya? Siapa kau sembahyang? No. Tak. Jadi sebab tu kita kata syarat ulama letak asal dia kena serupa Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Misalnya kita kata salat berjemaah duha, ada Nabi buat. Duha kan ada perbicaraan khusus lah. Tak apalah. Berjemaah tu.
Ada. Doa ni apa juga semua kita, itu lemah dari kita. Ya, dan kita bicara baik dia. Ni musim nak puasa sebenarnya. Yang saya ajak dia tak apalah. Tak bawa dah air besar ni. Dia bawa air kau sabar nanti. Tak lepas air dah tu. Tak apa biarlah tu. Dia maya kita maya juga cuma tak suka lah tu niat tu. Ya, habis saya tak apalah tu saya ke belakang lah. Jadi dia buat hot peliknya. Doa pemeriksa itu ada kalau gitu. Nabi ni ada pemeriksa. Dia sebut lah. Mana apa disebut saya pun tak jadi, kamu tak ada lagi tak doa ni. Ya Allah as'alukan najah fil imtihan. Ya Allah aku minta pada jaya dalam pemeriksaan. Minta tu tak apa dah, tapi maknanya dengan cara dia buat dengan package yang lengkap gitu tu kita unsing. Ya. Dan masuk ke Esa, dia kalau di setengah-setengah tempat masuk ke Esa, sebelum masuk tu ketua pelajar duduk depan tu Allah Akbar, dia azan lengkap. Azan masuk ke Esa. Kalau dia nak nikah dia azan. Jadi benda-benda gini hanya tidak sepatutnya tak berlaku. Masuk ke Esa, masuklah, bacalah doa-doa minta Allah wujud hati Rabbi syurahli, kau baca Allah. Ada ke doa Nabi? Allahumma dzakirni mimma nasitu wa'allimna mimma jahiltu wa'alhiqna wa'alhiqni bis salihin. Tu maulidnya Nabi ajar sesuai dengan puasa tu. Engkau baca kan, ya Allah ingatkanlah apa aku lupa, aku ingatkanlah aku baca dia sakit kepala-kepala. Yang engkau baca malam puasa sakit kepala. Lepas tu ada ke dalil semaya anjak ni boleh? Ada sebenarnya dalil tu lah. Itu bagilah. Ada itu bagilah. Tapi tu mana cerita kalau buku ada, tapi ada pun dengan kadar yang tidak ditekankan. Sebab tu sahabat tak buat. Ya gini yang mudah kan. Ada hadis itu sebab tu saya sendiri tidak kata bid'ah, tapi jadi berlebihkan. Anak mengandung solo lumayan tak panggil tu lepas. Saya pun pernah pergi dulu. Boleh biti memang. Tengok kurang. Boleh biti. Kalau di Patah Barat 150 tu email. Anak murid 50 jam. Makmum. Boleh kot makmum pun. Nabi nak pergi pergi tak payah ajar. Mana lebih besar pada puasa? Pergi ni. Kritikanya peperangan Khandaq. Tahu orang negeri Serai Madinah. Pasal buat hari. Tak pun majlis. Tak ada sahabat. Nabi tak tidur malam sampai tengah waktu semaya. Tak ada majlis. Padahal hak itu tadi ringannya. Dia nak buat satu tempat sudut untuk semaya di rumah dia, Masjidul Bait. Nabi pun semaya. Memang ada Jumaat hari. Tapi tak jadilah semaya aja. Semua kira-kira je pernah kata hajat sahabat. Tapi niat tu semaya pun tak ada sebut lagi. Tu sekadar tu ya. Tapi kenapa sahabat lepas tu tak cik rumah kita pun awak juga begitu. Panggil sahabat Nabi pergi. Habis masuk gitu Nabi. Sahabat di sini. Bagi-bagi gini ni berlaku secara spontan gitu ya. Tak perlu dibuat, dijadikan sebagai sunnah. Kalau tidak, pada Hasan Abu Bakar ada masih lebih baik. Sahabat-sahabat ada, tapi tak pernah suruh Nabi pula dibuat seperti itu bagi. Tu. Jadi setengah-setengah ulama kata hadis itu sebenarnya sahabat dia panggil makan asalnya. Cuma dia kata Rasulullah, boleh ke Rasulullah salat sebab sini saya nak buat musibah. Nak ambil berkat dengan Nabi. Kita ada bincang, kita berkat Nabi. Sebab tu setengah ulama kata hak tu kiki tu khusus untuk Nabi. Nak ambil berkat tempat tu bila pergi sembahyang, nak ambil berkat tu untuk Nabi ya. Sebab tu sahabat lain tak buat pada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan hal tu sahabat pun tak buat pada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat lain. Itu best juga ya kita tahu. Tu ya sekadar tu ya. Ni semua kau beli kereta, lingkung tu. Dia baca Yasin tu, dia lingkung kereta. Saya tengok kereta tu tengah tu, panggil lingkung. Kalau kereta di luar, kita panggil lingkung. Boleh ada bahasa Kelantan tu. Nak ngaji Kelantan, nak tahu bahasa Kelantan. Lepas tu dia mandi kereta tu. Siapa yang buat? Ustazah. Dia susah saya tak segi cari ustazah. Kita pergi lah kereta sebutik kita bawa kita pergi. Nak pergi sangat kan? Ada pernah nak latih saya jadi amir dalam tarikat. Saya kata boleh. Paling ke 8,000 saya nak gaji. Senyap punya 8,000. Pernah boleh.
Benda-benda tak betul dan betul ya. Dia buat atas perasaan masing-masing. Kalau kita tengok, cuba kita baca hari ini, teliti. Sahabat tanya, boleh kata, mana tempat rujuk? Nabi pun teliti. Mana agama ni jelas. Mana setakat Nabi buat sudah cukup dah untuk selamat dunia akhirat. Sudah cukup, tak perlu daripada edisi baru. Kalau kamu nak guna akal, nak berinovasi dalam bab dunia boleh. Nak buat lagu mana supaya tak ada tiap ni, kan susah hari dia ni bangun ni. Misal cok tu, tak boleh, tapi tak boleh rumah dah ni. Rumah ni betul. Nak buat lagu mana, tak mau terfikir lah. Waktu boleh pahala kerana menyenang kau. Kita nak kreatif, inovatif dalam bab dunia, itu digalakkan dan dia jadi maju umat. Sebab tu saya nak kata, fikir tentang zat Allah mundur, fikir tentang kejadian Tuhan maju. Tapi orang yang fikir, sebab tu dia maju. Ni kita inovatif dalam bab ibadah. Mikir mana nak buat ibadah, dia nampak kenal ni, itu yakin. Lepas tu kalau orang marah, dia ada dah dia nak katakan pun, itu masalah. Jadi fitnah. Yang bagi saya, inilah cara Allah ajar agama. Bila ada orang sebut fakta yang menyeleweng, kadang-kadang orang kapok saja sanggah dia. Memang gitu cara Allah jaga agama. Bukan Nabi tak ada dah. Senomak tak ada. Kalau ada senomak pun dah. Sebenarnya urusan kalau senomak ada. Senomak ni maknanya orang duduk pegang jawatan penting agama tu, itu maksud senomak tu. Orang yang ada otoriti. Ya. Maaf Ustaz, cuma jelas. Ada statement lah, dan ada statement kata, dia kata ibadah ni buat tak, jangan sangat Rasulullah sudah. Statement tu. Terminal air buka ni. Bukan main-main hok kecek tu, orang besar tu. Katanya doktor boleh PhD, hok kecek gitu. Tahu-tahu sebut lah, tak apa kalau sebut jawatan halal. Tak apalah, agak-agak dia dengar. Cuba dia payah. Dia sebenarnya hok kecek gini, biar saya sebut hok kecek gini. Saya tanya dia, apa hukum? Sebab dia mempertahankan Syiah kata tidak kafir. Saya kata apa hukum orang mengkafir ke sahabat? Dia kata hak tu tidak semesti kafir lagi orang itu. Mengkafir sahabat. Pukul 2 pagi dia bahaya. Sampai pukul 3 dia pagi. Lepas tu letih, diam gitu. Layak buih tu. Ni gak jawatan. Dia buat kenyataan. Asal biar dia kata. Moga dia bukan kata Nabi kata. Memang dia syaitan, dia ciri tak kata Nabi kata. Orang yang buat kenyataan tu dia tak akan sebut. Kalau sebut gitu memang jelas dia orang mudah Nabi tidak. Dia pun ciri juga. Tapi dengan title kedudukan dia bercakap tu dalam atas pentas apa, di tempat yang bagaimana di masjid. Pentas tu pentas kuliah. Dia tu bertitle ke ustaz, pakai jubah, pakai selubel tutup telinga. Dia kata tak? Tadi baru saya sebut. Bukan saya sebut, terjemah sebut. Tak ada kita. Dia kata ustaz, pakai selubel tutup telinga ni dia ada sebab dia ustaz. Tutup sebelah ni sebab lain, tutup ni sebab, tutup dua-dua sebab lain pula. Semua ni tubuh kita ajar dengan sana. Ahli semua sebut. Saya kata tahu tu, ustaz tu banyak kan. Dia usia tu juga gambar saya. Lepas tu ni ustaz ni banyak. Kata ustaz ni. Saya pun sebut lah, ni bukan ustaz Dajjal. Saya sebut lah dia. Kita malas dulu kecik itu. Sebab kita dulu kita mengharapkan orang yang ada otoriti lah. Agama tidak. Kita sebut gitu sebenarnya. Jelas hakikat. Menyesatkan orang tadi. Jadi kata gitu tu sebenarnya salah. Tak betul. Tahu-tahu kita ni orang yang ada otoriti, ada kuasa, kita bercakap itu sangat tak betul. Salah. Sebab masyarakat awam, orang kampung akan fikir Tuhan Nabi tu. Sebab dia sebut gitu. Sebab itulah kalau dalam ta'rif Syafi'i, dalam kitab Al-Iqtisad tu, dia kata bid'ah ni sesuatu yang dibuat ma tudahi syariah, sesuatu yang serupa dengan syariat. Orang panggil syariat bukan dalam bab dunia atau dia kecil tu, bab agama, bab amal agama, buat gini. Ma tudahi syariah, tu ta'rif dia. Orang panggil bid'ah tu. Tu ta'rif. Jadi sepatutnya kita kena bertindak, kecuali dia sebut terang. Hak ni tidak berkait dengan agama, hak ni dia dari pihak saya sendiri, saya buat diri. Sebut terang gitu, tak apa. Jadi pihak kerajaan pun tak boleh berilah dia kuliah selepas ni. Dan sebab dia sebut dia, tak boleh.
Di masjid ni kena sebut hak Allah dan Rasul. Itu tujuan dibina masjid. Bukan untuk menyatakan hak kita, menyatakan kita ceramah di rumah awak sudah. Sepatut tarik tauliah lah, sepatutnya orang kita ni tak tarik bebas sungguh, kan? Orang pergi bahagia ni memang bebas. Supaya saya usah Allah tak kata pokok bebalism. Bebas sungguh. 3 tahun dah berlarut taking sebenarnya. Musuh kadang-kadang kita para gamuk siapa begitu sekali. Membuka pola suami kau malu kau juga. Dia hati-hati lah. Mekah Madinah ni jamin semacam Nabi jamin. Mana tempat tu jaga kekal, jaga selesa. Bukan Saudi bila saya sebut Mekah Madinah bukan maksud Saudi. Jangan silap faham. Jangan kaitkan dengan Saudi tu lain cerita lain. Ni Mekah Madinah sebelum ada Saudi lagi ada Mekah ni. Madinah tu Nabi kata kekal. Mana kalau lain Islam tu dia rasakan Islam ke balik semula ke tempat asal. Seperti mana ular masuk dalam lubang dia. Mana situ ada jamin. Sebab tu Dajjal tak boleh masuk. Malaikat jaga. Dajjal ni Dajjal hak nu, bukan Dajjal hak mata buah hak celek molek ni hak boleh masuk kau. Madinah boleh masuk pada dekat apa boleh masuk Dajjal tu. Ni Dajjal ni hak perang dengan Nabi Isa. Tu tak boleh masuk sebut. Jadi kena ingat tu. Jadi bahaya tu. Bahaya kan. Mana dosa besar. Sesat masyarakat. Baik, kita kena faham gini. Nak tahu macam mana masyarakat terpengaruh, tengok dalam internet lah. Follower dia, kawan. Dia mempertahankan ajaran dia takwil macam-macam. Di luar daripada disiplin takwil. Maknanya ramai. Tak tahulah orang ikut lagu mana, tapi kadang kuliah pakai main-main ya. Kita taruh keke pun. Tak tahu gimana. Kena berhati. Jadi kata-kata itu sebenarnya sangat bahaya. Dia bagi saya tu kerana kejahilan. Dia tidak fikir kesan kepada masyarakat. Kita dia nak jaga siapa? Nak jaga masyarakat. Nak jaga masyarakat. Masyarakat awam yang cuba tengok kalau macam contoh masyarakat Kelantan. Biar kita faham bahaya je benda ni. Sebab tu kita tekan sangat. Tapi kita buat dengan sekadar kita lah. Tengok orang Kelantan. Hot tu ingat air di patah senang ingat tak? Patah hadap kalau jenis. Nak tengok hot kecing di pokok tu. Tobi air macam tobi air siapa ambil air kepada binatang dia kecing ni. Bukan tu di pokok dulu ya. Nama video tu. Jadi isu. Kalau di patah senang tu hendak pergi tu pukul 12 malam tu sebab pasal malam lagi. Penuh lagi ambil air. Saya tengok saya pergi. Malah banyak lagi yang siapa. Pak Ari lagi. Pak kuliah sini pada lagi. Pakai subel bukan sekadar tutup lima, tutup hidung kita pergi pakai subel. Pakai subel tutup habis. Masa tu tidak wajib lagi pakai mah, kita pakai dah. Nak pergi tempat tu. Saya ulat astagfirullah. Yang dia ambil air. Tulislah nak masuk kalau saya tu perempuan kita yang masuk. Saya tengok sendiri. Sampai saya ulat dia kata astagfirullah. Tapi dah lama tu pun dalam berminggu-minggu baru pergi solat. Pak Majlis Hakim Muslim pergi solat. Berminggu-minggu. Tu lah. Jadi bahaya dah. Yang setahun tu ya, dia punya akidah orang kampung. Gitu. Hak tu kita kena jaga. Hak tu ramai dalam masyarakat. Kita pokok kita tak kena. Kalau kena kahwin gitu ya pokok kita ni. Hak tu tak kena apa sebab mengaji sama dah. Ni orang kampung lah tuan. Hak pergi masjid hanya hari Jumaat saja. Tapi ni selai tu. Hak ni mencari masa bila-bila. Sebab tu kerajaan wajib tanggungjawab paling besar kerajaan. Sepatutnya tak ada beri sahabat 3 tahun tu nampak tu tunah sikit panggil lagi. Apa fungsi tauliah sebenarnya? Kalau kita nak cakap, nak jaga apa tahu tak jaga? Pandailah kita nak percaya hati tu. Tauliah tu ada sejarah dia. Jadi benda-benda itu bahaya. Saya cuba dah ni. Jumpa saya sendiri. Dia kata mana? Dia bukan di Kelantan. Dia kata ustaz, dia sibuk sangat dengan orang lain tu. Dia kata, salah setara mana? Salah setara mana? Maknanya dia tak tahu, dia tak nak beza batas syirik atau tauhid. Salah setara mana? Saya kata dia, nak tahu setara mana salah ni. Mana kalau hak dia sentuh, kalau mati, dia masuk neraka tak tahu dia setara tu.
mandi safa tu lah. Ciri bapa yang ulama pondok tu tentang. Ulama pondok tu tentang. Untuk ulama pondok tentang tu. Sebenarnya dulu di Malaysia, di Kelantan kita, jadi kita pun tak pergi di balik. Azimah, benda jelas amalan jahiliah. Azimahnya ada tekap nanti lagi suruh lagi. Dari hati, dia panggil watak. Buat lagi. Tiba-tiba kita cuba bui kelonggaran dalam lepas. Sedangkan itu buat syirik itu. Na'udzubillah min zalik. Itu hanya sekali besar tak bersaing. Dia kata ini termasuk dalam khilaf. Kata siapa dia khilaf dia? Sebut sahaja apa nama ulama tabah kata khilaf Pak. Pak dia sebut. Sebab tu kadang-kadang sebab tu dalam hadis Nabi. Dalam kitab ni saya sebut dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Nabi sebut akan binasa orang yang bercakap. Orang itu sebut, orang ini sebut. Ada orang sebut ini. Itu saja dalil dalam agama Nabi kata akan binasa. Nabi sebut terang. Dia guna istilah za'ama. Za'amu. Ada ulama kata begini. Nabi kata orang yang guna za'ama ni dia akan binasa. Apa maksud? Nabi isyarat dah tu. Ke hadis Nabi ni kan mujizat. Nabi isyarat dah. Cuba tengok orang biasa kalau kita tengok orang-orang yang bermasalah ni. Ini pandangan ulama. Mudah-mudah sebut jumhur. Ya ke jumhur? Sampai hari ni tak sebut ulama mana orang kata boleh. Dalam dia kecek. Semua sebut ulama kata. Nabi sebut dah orang jenis kecek gitu dia akan binasa. Cuma Nabi guna istilah za'ama. Sebab tu penyair Arab kata, kalau aku tahulah di mana ekor za'ama, aku akan cari kepala dia, aku akan kata acuh pada za'ama. Za'ama tu mana jikalau. Akal, kalau gini, ada gini. Cakap dengan tidak jelas. Kalau saya kaya sama. Jadi kalau tu kalau kita tahu mana ekor dia, kita akan cari kepala dia sampai jumpa. Kita akan kata acuh kepala kalau tu. Sebab dengan kalau dia maksud tak sedekah, dia main kalau kaya, jikalau kaya. Nak bahaya kecil Nabi sebut dah ke dalam hadis. Sebab tu kita perhati, sebab tu kalau kita perhati orang-orang betul-betul jaga agama, dia akan sebut dalam Bukhari. Hadis Nabi yang sahih gini-gini. Kalau kita tanya dia boleh rakyat tu duduk mana hadis. Tapi puak-puak ni dia kecil ulama kata. Ulama. Dia sandar pada ulama. Jumhur dia sebut. Kalau dia jumhur terkejut kita dengar. Jumhur main-main. Jumhur dia hendak bukan 51% jumhur. Istilah jumhur ni bawah pada ijma'. Jumhur di mana 9 besar, ada 90%. Apa tu jumhur? Dia bukan kalau 51 dia panggil aktsariyah, majoriti. Itulah. Sebab tu kalau kebanyakan ulama itu rendah pada jumhur. Aksarul ulama yaqulun, kebanyakan ulama kata. Itu maknanya lebih banyak. Lebih banyak maknanya bukan kata banyak seperti jumhur. Jadi kita nak kecek ni, kita tak sebab tu kita kena jelas. Sebab tu dia mahu sangat. Kalau dia tanya dalil, sebab susah dia. Tak boleh tanya dalil. Kalau tanya dalil, itu sahaja dia kata tanya dalil. Tak kau berat tu. Perbuatan ni, dia boleh merosakkan fahaman masyarakat. Dia boleh merosakkan minat masyarakat. Bila kita tanam dalam masyarakat, tak boleh tanya dalil, mereka boleh bermaharajalela dalam menyebar kemakluman. Sedangkan ulama kata laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan kerana sanad, orang semua orang boleh bercakap agama tanpa ada kawalan. Tak masuk agama, kosong. Biarlah saya nak sebut, jangan ngasih tanya pengusi kita tanya sikit lah. Jadi esay pula jawapan. Hati-hatilah. Cuba perhati mulai. Ini perkara yang perlu kita lihat lah. Beberapa sudut yang perlu kita lihat ni perlu sangat kita faham. Dalam bab kehidupan agama, kita kena letak dalam hati kita ni, sesuatu yang bercanggah dengan Nabi itu perkara tidak perlu dalam agama. Tidak perlu dalam agama kita. Kita kena letak gitu. Yang kedua, kita kena perlu wajib kita bezakan di antara perbuatan dia panggil amalan harus, amalan dunia dengan amalan ibadat. Dia perlu kita bezakan. Kalau kita gagal membezakan ibadat khusus dengan hak lain, bahaya. Maka dia tidak ibadat, tapi jadi ibadat. Hak tu dia panggil ibadat umum. Kalau kita hak ibadat khusus mana ibadat tu sendiri memang dia ibadat. Dia panggil zat dia ibadat. Baca Quran, zat dia ibadat. Zikir, zat dia ibadat. Ni tak boleh. Ni kena betul-betul naik Nabi. Ni tak boleh.
Maka kau tak baca bismillah. Boleh baca bismillah, bukan kinasi itu. Kita kena ingat agama sangat jelas dalam bab ni. Nanti siapa bab dia akan siapa lagi, saya akan sebut banyak perkara lagi yang berkaitan. Saya nak sebutnya ciri-ciri orang yang ada unsur-unsur salah. Kita kena ingat begini, seorang yang sesat tu perkara lain. Satu lagi, ada ciri-ciri sesat. Dia tak sama. Dalam kitab ini je. Orang ni memang sesat tu. Orang bukan lagi sesat, dia cari keahlian untuk sesat. Dia panggil dhalla wa adhal, sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau mengajar ni bukan sesat saja tu, wa adhalla, menyesatkan orang lain. Ada satu kelompok lagi, dia sesat, dia tak khabar. Ada ciri sesat, dia tak tahu. Ini lain. Sebab tu dalam Syiah misalnya dah, kalau orang Melayu kita jadi Syiah, kita tak akan kata kafir. Ciri itu walaupun ada, sebab kadang-kadang dia tak tahu. Bila kita sebut, dia terkejut. Saya ada pengalaman. Dia kata, Ustaz, ikhlas saya sebut. Saya tak tahu tu dari Syiah ada sebuah Ustaz. Saya kata sebab awak tak sampai makan. Memang. Tapi ada nak tipu saya pun ada. Dia kata tak ada mut'ah. Tiba-tiba saya dia mut'ah. Kita tahu daripada tua dia. Saya dia mut'ah. Mana dia tipu kita. Ada tak kita kata. Patut takut buat perjumpaan kali ketiga. Dia kata tak ada mut'ah. Tak pernah. Dia boleh anak berapa dia sini. Tak ada mut'ah. Tiba-tiba saya dia mut'ah. Tapi dia tak tahu. Dia nak tipu kita. Pada Syiah ni, pada mut'ah dia termasuk dalam laras bahasa yang menyebut kata mut'ah, laras bahasa usuluddin. Laras bahasa. Laisa minna man lam apa ni? Laisa minna man lam yastahilla mut'atana. Atau hadis. Bukan puak kita orang tidak menghalalkan mut'ah itu. Ke hadis tu kan laisa minna man la amanata lah, satu hadis Nabi. Bukan puak kita tak mahu. Itu bukan bahasa, itu bahasa akidah tu. Bukan puak kita orang yang tidak ada amanah, tidak ada integriti, tidak ada kejujuran dalam agama. Bukan puak kita. Makna dia duduk berhaluan kiri, dia di hadap akhirat ni ada hak letak di sebelah kanan. Dia panggil ashabul shimal. Ashabul yamin. Selagi hak duduk di sebelah kiri, ni pokok berhaluan kiri. Dia panggil ashabul shimal. Sebab tu kita kata kena duduk hari kanan. Sebab tu Nabi, kalau apa-apa sesak contoh boleh kata Nabi giguk kanan tak betul. Jadi kena ingat gitu. Rupanya pasal kanan kiri ni ada dah hadis sebenarnya. Jadi kena ikut kanan. Jadi hak kiri jangan ikut. Jadi mana pembahagian tu berlaku. Jadi laisa minna tu tidak buat kami. Nabi tak ngaku, makna dia tidak akan duduk di zumratul anbiya, di kumpulan Nabi. Dia akan duduk di zumratul fasik, tidak sebab munafikin kafir. Dia dua pembahagian. Maknanya lain bila istilah guna laisa minna dia berkait dengan makna isu penting. Bahkan dibahas khusus kalau kita belajar hadis, sebab laisa minna ni banyak hadis yang bermula dengan laisa minna. Ada dalam Mu'jam tu sebut hadis-hadis yang bermula dengan laisa. Dan dia bincang fakta-fakta dia berkait dengan aspek agama, aspek usul itu. Maklum kait dengan iman itu. La imana liman la amanata. Tidak ada iman. Tadi pun kita tengok mana laisa minna seolah menafikan tidak buat kita tu, mana tidak beriman sebab kita. Setengah ulama kata mana orang itu boleh rosak lagi. Setengah kata tak, mana isyarat dosa besar. Sampai begitu sekali. Kena berhati-hati Baik, kita pergi lagi. Nazar yang tak dimiliki seorang tidak boleh ditunaikan, seperti wajib atas saya untuk memerdekakan hamba. Sedangkan hamba tu hamba orang lain, bukan hamba saya tadi. Cuma tadi lah cerah bini orang. Tak boleh gitu. Yang kesembilan, wajib menunaikan nazar yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Mana orang bernazar kita, dia kena buat. Mana kalau dia tak boleh buat, kena bayar denda sejumlah duit dia kena bayar. Wajib. Nazar adalah ibadat. Ini jelas. Maka tidak boleh disembahkan untuk selain Allah. Nazar pada selain Allah ni ulama letak di bawah syirik. Tajuk tu di bawah syirik. Tajuk di bawah bab syirik. Kena berhati-hati. Yang ke-11, wajib merujuk kembali atau bertanya kepada ahli ilmu tentang agama. Kena tanya kepada ahli ilmu. Ulama lah. Ulama ni ulama yang macam mana? Mula-mula sekali sahabat kan. Kemudian ulama kurus selepas itu jadi iktiraf sebagai ulama zaman keemasan.
ulama ni ada banyak jenis. Sebab tu kita bila kita nak kecek dia kena jelas. Janganlah kita bercakap sehingga terpaksa buat sidang lain nak memperjelas apa yang kita sebut. Tak kena orang agama gitu. Orang agama dia tak boleh kecek guna sama-sama menyebabkan orang jadi salah faham. Tak betul tu gitu. Sebab tu Nabi hak jadi pasal kadang-kadang Nabi cakap tak jelas itu dalam bab fiqh. Sebab di situ dia memang Allah kehendaki ada khilaf sebab tu. Dan rahmat jadi pada kita. Tapi bab akidah Nabi kecek tu Bab akidah Nabi kecek tu. Tapi kalau bab fiqh ni memang ada. Quran begitu. Misalnya sebut dah salah satu quru. Quru tu kalimah yang tidak jelas maksudnya. Bukan tidak jelas maknanya dia panggil dalam ngaji besar dia panggil lafaz yang mustarak. Qur'an tu dengan mana Qur'an juga boleh dengan mana bersih suci daripada ni. Menyebabkan hukum berbeza. Tu bab fiqh. Kalau bab ibadat tidak gitu. Kalau dalam bab usuluddin, bab akidah, tama-tama usul akidah dia tidak begitu. Sebab tu bila ada orang kata kul huwallahu ahad huwa, maknanya kembali pada Muhammad, boleh rosak akidah. Dia telah tahrif makna, bukan tahrif lafaz. Dia tak ubah lafaz. Siapa dia? Ustaz kaji kata, ini lafaz tadi kan? Sebab tu lengok. Tadi saya selalu sebut. Ada seorang tanya, Ustaz tu duduk mana? Kita kata duduk Qur'an. Seorang pocik tu, duduk Ustaz, dia duduk di bawah condong. Dia tahu. Dia kata saya kenal, dia kata jak kecil saya kenal dia. Dia sebutlah macam-macam dan dia sebut tak apa, saya tak sebut lah. Dia kenal, jak kecil dari dia. Sani dia tu saya kenal dia. Saya tak sebut lah apa dia sebut tu. Kalau nak tanya lepas ni. Jadi jelas dalam agama kita ni sangat jelas. Kena tanya ulama ni mana sebab tu Nabi kata cuba bayar. Kita kena fikir benda ni. Apa yang Nabi sebut? Mula-mula Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Dalam Quran sebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya orang takut pada Allah ulama. Nabi sebut ulama ni waris aku. Tapi Nabi sebut juga ulama ni ada yang suruh ajak orang masuk neraka ni juga. Nu'atun ila abwabnya. Ada juga Nabi sebut ulama jahat. Kenapa Nabi sebut gitu apa? Kenapa Nabi sebut itu? Peringatan fitnah. Nabi doanya ulama ada macam-macam. Ulama sunnati, ciri ulama sunnati yang disebut sebagai ulama akhirat, dia takut pada Allah. Orang yang takut kepada Allah ni bagaimana keadaan dia? Dia tak akan bercakap, dia tak akan lintah Nabi kalau bahasa Kelantan. Orang ulama yang ada ciri khasyatullah, takut kepada Allah, dia tak akan lintah Nabi, dia tidak akan mendahului Nabi, dia tak akan langgar Nabi. Itu ciri ulama khasyatullah. Jadi manakala hadir tengok ada ulama tu langgar sunnah Nabi, bercakap bersalahan dengan ruh Islam, bercakap bersalahan dengan sunnah, itu bukan ulama yang sunnah. Sebab dia tidak ada khasyatullah itu. Jelas tu. Hamka, hurrah ni sangat menarik. Bahasa dia menarik hamka ni. Ulama khasyatullah, ulama yang sanggup mati kerana agama. Ulama khasyatullah, ulama yang dia menganggap majikan dia hanya Allah. Dia tak takut pada majikan di dunia. Kagum bahasa dia. Dia kata ulama ini takut pada Allah dan dalam masa sama takut pada majikan. Ini al-ulama warasatul Belanda. Ini ulama warisan Belanda. Bukan waris Nabi. Parut dia begitu. Besar kan ada ulama jadi penjilat Belanda. Hatu. Jadi kita kena beza. Sebab tu bagi saya lah, kita boleh kesal, kita boleh tahu setengah-setengah. Kita kata pengkuliah tu sebenarnya dia nak mengajak orang supaya ta'assub pada dia. Jadi nak ta'assub ni orang Melayu kita, kalau nak ta'assub ni kena ada kau ganjil dengan kulit yang berlaku pada dia. Orang tak mari masjid dia kecuali dia kata malam mari Nabi mari semaya yang khasah di masjid saja. Baru orang mari. Nah, sebab dia pernah kaget dia menteri besar ni tak dapat sambutan juga. Nama Nabi dia tak boleh, dia tak buat dia menteri besar ni. Kena sebut Nabi mari. Sampai begitu sekali. Baru tu. Kita buat sebelah dia nak buat mati tu. Ya. Dia tu nak buat pasal bagaimana dia nak memasarkan dia punya pondok dia. Kena buat gitu, bawa lagi. Jadi hak pergi ke mana gitu. Otak lebih kuat dia. Baru dia jadi tak masalah. Dia suka berlaku. Cuba tengok bila dia kecek pernah buat takbir hadiri dengan Allah Akbar takbir. Padahal dia sebut benda bahaya. Mana kita boleh bayangkan bagaimana sudah rasanya minda masyarakat kesal daripada pohon. Cuba tengok bila dia kata usul ilmu hadis diasaskan di atas zon.
di atas sangkai besar tu hadis akhirat. Itu jenayah dalam bab ilmu agama. Dia cuba nak rosok ke satu sistem yang tak ada dalam dunia lain. Sistem hadis. Mana sahabat kita dengan usul ni kita boleh kenal pasti mana. Usul ni lah dia kena ingat dia. Usul hadis ni dia nak menilai dalil. Dalil ni kita nak kata sahih. Sebab semua orang dakwa dalil. Banyak hadis maudhu nak kenal lagu mana kalau tidak guna usul. Tiba-tiba usul tu yang cuba nak dirasakan. Sebab saya tengok cara dia dulu ada dah. Dia orang sesat ni, dia kena urus minda masyarakat supaya menganggap mereka tu betul. Apa saja keluar daripada orang yang dikatakan wali itu sebiji seperti Syiah. Ulama kita tanya dalam perbincangan khusus tentang Syiah, kenapa Syiah ni dia letak mula-mula sekali dia kata Sayyidina Ali itu maksum. Sebab Sayyidina Ali dia anggap sebagai ahli bait. Dia jauh tu dia letak. Bila dia kata Sayyidina Ali maksum, semua keturunan Sayyidina Ali akan jadi maksum. Apa maksud maksum? Maksud ni tak tersalah. Maknanya apa yang dia sebut tu min indillah, dari pihak Allah. Sebenarnya dia naknya sebab tu selepas tu dia ada pula. Bila imam tu sudah mati semuanya, dia letak pula kaedah orang yang jadi pengganti imam. Dia maksud supaya imam. Di situlah bermulanya. Jadi apa yang Khomeini sebut kena percaya sebab dia ni naib imam. Apa yang dia sebut mesti percaya. Tak ada sanad pun tak apa. Tu dia nak menipu. Jadi kalau dia kata kalau senari dulu sebenarnya dia nak bawa pergi pada orang lain. Hak ni pun begitulah juga. Dia nak merosakkan minda masyarakat anak murid bahawa guru kita ni sudah sampai ke markah wali. Sebab tu dia sebut wali sama. Bila kata wali kena terima lah. Sebab dia wali-wali ni orang rapat dengan Tuhan. Di situlah bermula. Jadi dia orang bila kedua sebenar penyakit ni malah nak kata bihotok tu percaya. Dia percaya bihotok tu kata kapok boleh terima. Sedangkan Islam tak segitu. Islam nak kita ni bersih, bebas, merdeka minda ni. Cara agama ni dia merdeka ke minda kita. Bila kita ikut Allah dan Rasul dia merdeka minda. Mana orang lain mari kita tak pandai. Kita pandai Allah dan Rasul. Itu ajaran agama dia beza saja. Itu ajaran agama. Tidak boleh bagi seorang untuk melakukan suatu ibadat sebelum dia mengetahui apakah ibadat tersebut disyariatkan tidak. Mana sebab dia gini, dia istilah ibadat ni perincian lain lah. Boleh ke tidak seorang itu dia melakukan ibadat dalam keadaan dia tidak tahu hukum. Dia kata ni ibadat tapi dia tak tahu hukum apa. Dia boleh buat kata tadi. Kalau buat pun tak jadi. Katakanlah dia dalam satu muamalah. Ada satu bentuk muamalah baru, contoh. Tapi dia tak tahu hukum halal ke tidak, tapi dia buat. Waktu tu ulama letak syubhat. Dia memang tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Kalau tak, dia kena tahu. Sebab itulah orang nak terlibat dengan perniagaan, dia kena tahu hukum perniagaan. Batas-batas halal dan haram dalam perniagaan, muamalah Islam, wajib tahu. Kalau kita tidak nak terlibat, tak wajib tahu. Maknanya setengah-setengah perkara tu dalam keadaan tertentu dia jadi fardu kifayah. Tadi fardu kifayah. Tetapi bila seorang itu nak terlibat secara langsung, jadi fardu ain kepada dia. Jadi fardu ain kepada dia. Sebuah anak nikah lah. Kalau dia kurus nikah, anak nikah lah. Nak tahu. Kalau tidak nak nikah, tak pergi tak apa. Tapi bila nak nikah pun ada. Takut benda asal pun tak pergi. Nak nikah. Begitu. Sebab tu dia kalau nikah dia tak perlu masuk kursus. Katalah nikah dia tak perlu kursus. Dia pakai tunjuk siji nikah dia tak apa. Baru nak yang kena tahu. Tiba-tiba kita nak buat ibadat tak jelas benda tak apa sebab ulama kita buat. Tak boleh sebab tu tubuh menteri besar Kelantan dia tegas omong. Tak jadi ibadat kalau ibadat hanya sampai ke guru tak sampai Nabi. Tak jadi ibadat. Tegas dia sebut gimana-mana. Tu sebenarnya dia panggil fikrah Islam. Kalau umat Islam dia bahagi tu ada orang payah nak tipu je. Kan Nabi buat macam mana? Tapi masalahnya mengajar kampung-kampung yang ni banyak yang boleh masuk dalam kampung sahabat Nabi mati masuk neraka orang. Ada juga. Baca ni saya pergi kuliah. Makcik dia kata kuliah apa dia kata Nabi, sahabat Nabi pada masuk neraka. Kita pergi. Lepas tu saya tanya dia, mau tahu ni? Ada ustaz kan? Nama kau ustaz? Saya banyak maksud ustaz nama. Tapi kita tahu kawasan itu ada seorang ustaz tu. Dulu dia mengajar juga di masjid di kawasan Katabaru. Waktu memang buat enam tu. Sehingga Muslim apa sebut saya memang kita pun syok dia ni ada masalah. Boleh banyak kuliah-kuliah dia tu dia mempromosikan ajaran Islam.
Tapi waktu kita suruh belajar, kita report gitu ya. Saya tidak sebut di sini. Kalau nak tahu tu tanggungan saya ayat nama dia. Pak kalau sebut tak jadi isu lain pula. Setengah-setengah perkara tak disebut. Tapi di kalangan awal itu jadi kenal dia ustaz jadi. Hikmah dilarangnya menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembah kepada selain Allah adalah sebagaimana berikut. Ini kesimpulan dia. Hikmah larang. Kenapa dilarang ini? Tadi saya sebut, tadi saya tidak buat huraian. Cuba kita tengok sini. Ingat isu kita ni, bila sahabat Nabi nak disembelih binatang nazar di satu tempat nama Buanah. Nabi tanya, tempat ni dulu ni ada tempat buat sembah berhala tak? So, dulu tempat ni pernah ada buat perayaan. Perayaan ni sekali-sekali. Kalau sembah berhala ni benda tidak pernah ada semua. Ni yang perayaan sekali-sekali, setahun sekali. Khusus tempat ada, tak ada belakang. Satu isu dia. Jadi kenapa Nabi larang? Manakala ada tak boleh. Manakala ada tu tak boleh pergi nazar situ. Tak boleh nak sembelih binatang situ. Cuba kita tengok sini. Jadi larangan itu antara hikmahnya nak mengelakkan daripada berlaku tasyabuh dengan orang kafir. Dulu orang kafir sini lah orang kafir tiba-tiba orang Islam buat. Walaupun sama sembelih juga. Nazar dia jadi halal, jadi halal dasar pada niatnya. Supaya tu supaya duit guna ke halal, jadi halal guna ke halal. Supaya syair Nabi kata. Bukan Nabi dalam hadis Nabi larang syair ini dibaca dalam masjid. Tiba-tiba sahabat Nabi baca dia. Bahkan Nabi suruh sahabat Nabi baca syair dalam masjid. Tapi ada hadis dia larang. Larang dengan mana haram lah. Jadi sahabat pun jadi tak faham. Nabi kata, bapaknya syair ni kan kalam. Syair ni bahasa. Kalau molek lah, tak molek. Jadi maknanya jadi situ ulama baru faham. Sahabat baru syair hak tak ada, syair hak canggah dengan syariat. Baru tadi. Sebab syair ni bahasa Nabi kata. Apa nak haram? Dia jadi haram kalau digunakan cara tidak betul. Duit ni haram apa ni? Orang dia beli spot toto tu, duit tu juga. Agung tu juga bukan agung lain. Jadi takut tasyabuh. Tasyabuh ni apa maksud tasyabuh? Ya, tasyabuh ni maknanya penyerupa dengan amalan orang kafir secara zahir. Niat tak termasuk dalam tasyabuh. Niat tu dia dengan Allah Taala. Kalau kita masuk tasyabuh ni perbuatan dia serupa. Hak tu yang jadi timbul persoalan tu. Kita ucap selamat raya pada perayaan bangsa lain. Takut tasyabuh lah tu. Hak tu jadi ulama bincang. Sebab tu ulama kata tengoklah hak tu perayaan macam mana, agama ke, bangsa ke, ada perincian lain pula. Apa tu? Takut tasyabuh. Hak saya sebut sana ni hadrat pergi ke Kuwait tu lah, siapa buat gitu tu, tasyabuh. Sangat jelas tasyabuh tu. Sangat bahaya. Kita yakin niat dia tidak sembah. Cuma nak ambil hati kau pengundi kita kan. Tasyabuh. Maksud tadi tu dia buat. Masuk dalam pintu baru tu gambar tu dia ambil video, dia pergi buat gitu. Boleh tengok sendiri lah. Saya tak sebut nama siapa lah. Tapi waktu tu dia kita nak bertoleransi. Dia kini saya bila ni toleransi itu satu hal dia panggil tasamuh. Kita kena ingat dia golongan. Dia panggil satu ajaran yang dia panggil pluralisme. Satu gerakan untuk menanam dalam minda masyarakat dunia semuanya yang ada agama ni sama saja. Kamu bebas nak menganut agama apa, semua agama menuju pada kebaikan. Itu dia panggil motu pluralisme. Tak ada agama nak pada perbalahan, permusuhan tak ada. Dia bawa tu. Jadi kalau terima tu menyebabkan jadi agama Islam ni sama level dengan agama lain. Sedangkan Islam tidak begitu. Tu bahaya. Sebab tu Ustaz Ikram makna tu dia orang Kelantan tu kan Ustaz Ikram tu. Cuba baca buku-buku. Dia khusus dalam dia. Banyak kita boleh ambil maklumat. Baca. Kalau tak saya baca beli, bui kau lain. Okey, yang kedua, tak masuk lagi kalau saya letak. Membuat orang lain tertipu dengan perbuatan. Pasti mana? Membuat orang lain tertipu dengan perbuatan tasyabuh. Perbuatan itu tu perbuatan tasyabuh tu. Sebab orang yang melihat orang Muslim menyembelih di tempat penyembelihannya, orang Muslim di tempat penyembelihan orang musyrik akan orang musyrik ni bila orang Muslim disembelih binatang di tempat yang dulunya dilakukan penyembelihan berhala, orang musyrikin akan sangka bahawa perbuatan kaum musyrikin itu telah dilakukan oleh orang Islam. Kalau serupa zahir, orang kafir buat gini kot dalam konteks syiar agama dia.
Tiba-tiba orang Islam pun buat gitu juga. Bismillah binatang. Situ juga sembelih binatang untuk Allah. Enggak sembelih binatang untuk tidak Allah ni. Dia sembelih sama ya zahirnya. Tapi kita buat di tempat tu. Akhirnya dilihat, oh lebih tu je. Maknanya agama ni dekat. Dia tak musuh buat akidah. Dia boleh juga tempat tu. Jadi tasyabuh. Tasih. Maknanya isu tasyabuh dengan agama lain ni. Sini Nabi nak ni sembelih nazar ni satu contoh saja. Saya ambil contoh lain. Yang ini maruk lah contoh ni. Misalnya dia saku sebeh tekuk. Contoh ni. Kan kita tengok budak ni, popok syalim tau. Duduk di ketik dia, popok ni. Ada ke sebeh dia. Tekuk. Tangan suku boleh keluar tu. 3-4 tekuknya. Tak tahu lah masa mana dia guna tangan, tak tahu. Mungkin dia doa waktu betul. Zikir waktu hari waktu malam. Dan saya pernah tengok muslimah tak terlibat dengan jaga salat. Dia kata dia pergi dakwah saya tu lah. Dia mimpi malam tu saya masuk ajar dia. Jadi dia kata kalau betul ustaz dia masuk lah. Dia kata dia nak jadi amir. Waktu saya minta 8,000 tu kan. Tak boleh masuk dah. Punya 8,000. Gua amir ni. Okay, gua sepotong siap kan. Siapa? No. Tak sewi. Tak apalah. Dia ni bos sebegini. Pesan. Saya dia rapuk ke je. Saya ingat dia lumayan gitu. Kita mana pun nak lenyap ada bagu you know. Lumayan dalam telkong gitu. Rupanya bos sebeg. Dia selak rapuk sebab dia tarik. Besar ni putih dia. Tarik. Astagfirullah. Sakut tekak tu orang mana buat? Pokok Hindu, pokok Buddha. Pokok Syari kita apa? Apa tu Syiah dia? Untuk orang agama dia. Pengaruh biasa tak buat gitu. Sebab tu Nabi sahabat tak ada buat gitu. Tiba-tiba ada orang Islam kita, ni orang panggil yang berhaluan kiri tu. Nah. Dia pakai gitu, sakut tekak. Dulu saya lalu di atas batu tepi air terjun. Sumpah dengan Syari baca tu ya. Sumpah putih-putih. Jadi kita boleh muka ya. Wah, aku biasa tengok no. Amal Islam tu tasyabuh tu. Mana boleh? Sakut tekak gitu. Tak boleh tu. Saya tidak kata kafir, tapi tasyabuh tu ada. Banyak kalau kampung pakai gitu. Tak percaya raya tu. Pada Nabi tak buat. Nabi wasabek pun Nabi tak guna. Pak tangan pun Nabi tak guna. Pak dalam hadis pun luas jari. Tak ada luas jari subhanallah. Tu pun sebelah, bukan luar belah. Dalam hadis sebelah ya guna. Patut adik pula, dia kata dua adik pula, adik sebelah ya guna. Jelas Nabi buat. Jadi jenis-jenis manusia gini yang nak menyalahi Nabi. Dengar ada alasan gini-gini. Malas buat alasan jadi pandai kita. Ni tengok dia ada alasan sebab petak tekak tu. Ada alasan dia tersendiri. Isu kita bincang, isu tasyabuh ni Nabi tak sis rupa. Apa yang buat lagu tu? No. Jadi sedangkan kita boleh tahlil, boleh tahmid takbir ni. Tak kira berapa bila ni. Tak bisa semua tak apa. Cuma ada setengah-setengah tempat Nabi sebut dengan jumlah tertentu. Hasil tu kita buat dengan jumlah tertentu. Ikut Nabi pula kata kata-kata. Hak tu amal ni. Tu baru ahli sunnah tu. Nabi buat lagu, Nabi buat gitu. Saya ingat dulu, mula-mula kita belajar hadis di mana, sebelum kita belajar di sekolah pun tidak begitu. Saya belajar hadis di mana sebenarnya dan persiapan nak pergi Mesir. Memang kita tak beli tiket hari. Memang nak pergi lah. Nak tunggu 5-6 bulan tu, gitu saja. Lepas tu kebetulan tengok anak murid Maulana pada waktu Ustaz Nasing, minggu di awal, 2 bulan di awal tu saya. Saya lewat 2 bulan. Lepas tu gimana bulan-bulan kita kata, pakar mereka dengan kita satu umur. Kita tak berkali, 4 kilo. Oh, pakar kain lekat lagi, dia tu lalu depan mana? Muka dia sewa rumah tu ada. Kita buat yang kita ngaji, mentai ni kata nak beli lagi Mesir. Lepas tu step kita. Masuk bingung lagi, tengok, turun, ni ganggu. Yang tak gerak masa tu. Oh, kalau pakai stres semua. Ngebau kena, awal nak. Ngaji waktu tu pula, sedap ngaji lagu ni. Tak jauh, aku ngaji sekolah ni. Maka itu, aku mula beli kitab masa tu. Beli kitab tak jadi di Mesir. Astag tu ngaji. Memang lain cara ngaji tu. Cara dia orang hadis pun lain. Ngaji. Apa ni, dia 2 subjek sehari. Tapi kadang-kadang bila kena 4 tauhid jadi sok hari. Maulana dia. Waktu jadi sedap kita ngaji tu. Kalau lepas 1 orang band, kalau kata orang band. Dah putih. Band. Kadang-kadang kalau cakap sambung pula mari. Sambung tadi tak habis lepas mari. Jadi sedap ngaji. Muka dia sendiri ngajarin. Kita puasa puas hati. Asyik tu saya dapat maklumat. Oh punya lagu ni. Aisyah tasyabuh.
Di sekolah kita tak pernah jumpa kita syabu ngaji ni tahu. Tak ada dah suka teh nasab. Bukan suka teh agama ni. Masa sebut kita syabu gini orang kata begitu. Ani tasyabuh. Kita syabu kita tak boleh tu. Sebab tu dalam hadis-hadis tapi jumpa saya tak ingat dari kitab ni ada ke tak. Nabi benar pula kalau tempat ni. Ni tempat ni. Nabi benar pula. Bila umat Islam sudah terdidik dengan baik. Sebab tak wiku berperempuan. Bila terdidik dengan baik, Nabi suruh pergi. Bahkan Nabi sebut doa ni, baca doa ni kali. Tapi sebelum tu tak pergi apa? Takut. Tak faham. Kalau tak faham takut pergi tu buat serupa dengan zaman jahiliyah. Jadi isu tasyabuh ni isu besar sebab dia isu syiah. Benda yang zahir nampak terang. Maknanya kita orang Islam tidak dibenarkan buat. Bahkan dalam syarah ada pemufrad, syarah klasik saya baca, pernah ulama tak pernah guna pen warna merah. Sebab pada zaman itu, pada zaman khusus untuk zaman itu, dia warna merah menjadi syiar pada ajaran salam. Jadi ulama kita nak buat dia sampai dia tak pernah guna pen merah masuklah. Kalau cik gua tu rai guna petai weh. No, rai ketah hari tak habis tak ya tu. No. Sebab itu kita berfikir mana ulama ni lebat sesat ni dia tak muka sikit pun weh. Nampak sikit ke adal. Bukan kerak cokek kacau pula. Tak sewi hidup sikit abu benda kat sini. Tu orang panggil ulama akhirat. Sepatutnya gitu kita ni. Okeylah pengalaman 1400 tahun lebih. Tak okey tak ada pengalaman sesat. Ulama kita ni yang dia bertanggungjawab je. Benda sesat dia kumpul dari kitab. Mungkin kena baca. Ni orang jadi sesat apa? Ini dia senara sesat. Orang jadi sesat ni sebab dia. Sebab dia sesat ni yang ada semua selagi ada tauhid. Kita kena ingat tu. Bagi semua ulama kata dia berakhir pertemuan hak dan batil, berakhir dengan kiamat. Akan ada semua. Gak ustaz ni lah kata ustaz berharga kiri. Kalau dia mati ada boleh ustaz lain hak lebih kurang gitu kan. Dia akan ada semua tu tak boleh. Jadi lah ni Allah nak uji kita, nak tengok iman kita sama. Setengah tu nampaknya letih sangat kena uji tu. Harus tu waktu tidur tak bangun-bangun lagi hari ni. Oh kata kau ya. Tak bangun. Padahal dia kecil. Orang ngah lalu tu buat dia ada jawatan. Yang tak bangun-bangun lagi tidur. Ada setengah-setengah tu lah. Gitulah hati-hati. Jadi isu tasyabuh ni isu yang berat sebenarnya. Sebab itulah kita kena tahu. Ingat dulu. Ni berlaku ni Maulana juga sebut. Dia kata dulu kan, kenapa diharapkan pakai apa ni? Topi sudu. Gimana kata? Topi sudu tu. Topi sudu tu. Kalau lepas topi sudu, apa pun tak harap. Dia kata sumpah ke kafir. Tapi bila lama dengan rupanya tak apa sumpah topi. Tidak jadi harap. Tapi tak boleh itu. Tak boleh. Sebab apa? Adalah mana isu tasyabuh tapi silap letak. Tak kena letak. Bak pakai dia tak apa. Bak topi tak ada jadi syiar ajaran agama. Kau tasyabuh ni kena ingat serupa dengan sebab tu Nabi tanya. Takut jadi serupa tu Nabi tanya, ada sebuah berhala ke dekat situ? Ada ke dia buat perayaan agama? Tu tasyabuh apa kait agama. Bos serupa pakai dia. Dia pakai baju t-shirt. Kita baju t-shirt. Serupa beli pun kedah sama. Masa dia buat tu nak bayar boleh di belakang kita. Tak apa serupa tu. Dah lepas dunia. Kalau begitu juga benar kereta kita pakai tu. Kita boleh pakai pun sangat. Sebab rampuk nyawa isin, kau kampir pakai juga. Boleh. Tak boleh hidup kita lalu. Tasyabuh ni berkait dengan akidah, berkait dengan cara hidup. Bila kalau tengok ni orang kampir. Kalau siapa tahap tu tak ada. Sebab tu ulama kita buat. Kalau pakai dia pun jadi syiar dia. Kalau orang tengok, ni pakai dia khusus orang Yahudi. Tak boleh pakai kita. Tak boleh pakai. Tapi kita kena ingat. Ni tiba-tiba sakut, tekuk, sebeh kata. Buat mana buat gitu? Buat ni. Kalau kuat tengok cerita Syahli. Sampai jadi bertemu. Kata riwayat tak ada. Berat sebenarnya. Sebenarnya dia ikut siapa? Ikut ulama ditarik. Hak tu sebenarnya. Kalau tidak tak okey lah. Dia gambar ke tarik tu lebih daripada Madinah. Fadilah dia. Allah itulah dia tengok kata perempuan tarik tu di Hadramaut tu hebat. Sampai belok jari kuat sikit. Muzik kira kemana sampai belok jari. Kau muka belok sikit. Kau kemana? Nak nipu dia baca. Kita dengar Allah sampai tahu semua. Madinatul Auliya Hadramaut. Tak apalah dia mana sebut kita dah ambil Allah. Siapa kau belok jari. Wah mana sih? Kau boleh gantung sikit ni.
Tapi belok sungguh kalau kita tengok sebuah di Indonesia. Malah pun saya tengok pula puasa mengaku. Kalau tengok tu hilang lepas. Dia berzikir tu musik di masjid. Siapa kena orang tepi semua masih hubung. Kena tepi tu ada kata hau dia pungut tu. Musik kau ni lagi. Lepas tu nampak dia kuat sikit masuk balik. Zikir lah semua. Payah ni cabut lama dah. Pak di Kedah pun kita ada. Tapi waktu tidak al-muslim tu arti ya kecil sikit pada dia. Dia mula-mula tu ni orang panggil Syekh Majzub. Mati dah tunggu dia ni. Anak buah dia. Dia ambil gambar video. Mula-mula molek. La ilaha. Lepas tu bunyi masa tu dia cabut dia mula-mula kopi dia cabut. Sebab dia cabut. Bila cabut sebab dia bangun. Dia kita nak bangun gitu kena tongkat dia boleh bangun bodoh. Yang mudah bangun. Oh itu ada. Tu tahu masuk jiwa mana. Dia musik tu habis. Siapa orang hak masih tak siapa zat gila ni, sebuah ustaz pula sebut zat gila ni lah. Dia pakai lagi. Akhir sekali habis cabut sebab. Kalau orang tidak Islam tengok, dia nak kau Islam. Dia lagu ni Islam ni. Jadi puak-puak di air pasir tak siapa makam dia lagi. Lepas tu tak cabut. Banyak ke? Tak, video tu cara terbuka semua orang boleh tengok. Orang kata, oh lagu ni. Bagi orang sains, orang cuti, dia tak minat asal. Kalau benda dia agama, dan itu lagu. Pokok dia benci, tak salah. Boleh jadi terfitnah Nabi pula. Lagu ni, kali Nabi dia aja. Gosok agama dia ke bawah ni. Tapi itulah. Nak pakai jawatan, aku tu tidur tak bangun. Lepas tu dia biar 3 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Anas sebut dia. Mana kalau sesat, aku maki dia, kita akan dakwa di hari akhirat. Tu dia biar dengar. Sebab kita sedih sangat, sedih. Baru yang ada sedih ni. Sepupuan dah kena penyakit ni. Sepupuan dah ni. Kena tu berat. Teruk. Siapa bila bercakap tu dah, wali saja. Dalam FB dia tu tentang wali saja. Mana seolah-olah agama Islam tu gitu. Padahal hadis tentang wali ni buat apa ya hadis? Kalau kita ngaji hadis. Lepas tu Nabi sebut tentang wali ni, apa dia? Yang Nabi sebut. Nabi kata ada wali Allah. Cirinya begini. Nabi tak sebut. Ada ciri tu, ada lah wali tu. Sebab itulah Imam Ali mudah ya. Dia kata wali Tuhan boleh dah. Kata wali Tuhan kalau orang tu jaga hukum halal dan haram, dia tak kafir. Dia tak sebut tak kafir pun. Cuma dia kata orang jaga hukum halal dan haram ni sudah boleh dah. Kata tu sebenarnya wali. Jaga hukum halal dan haram. Tak ramai kita jaga hukum. Kadang-kadang orang kampung biasa pun banyak ke ada seorang tu dah. Dia rela ribu duit. 80,000 tu. Dia tak boleh beli kereta buat loan bank. Sebab dia cuba nak elok. Walaupun bank tu masa tu dia panggil sistem bank tanpa faedah. Bank tak ada faedah. Buat ke dia? Kita nak ada faedah. Orang kampung dia tak faham faedah ke mana bunga tu. Tak ada faedah. Lepas tu dia takutnya dia faham. Waktu gulungan dia faham. Dia faham bunga riba tu. Akhir sekali dia sanggup ibu biti cash beli kereta. Oh tinggal ni. Saya buat hati Ustaz biarlah kata lama tunggu lama mana dia nak cukup. Pak tak sedih. Ni bukan ustazah ni. Bukan orang hebat-hebat tapi Allah bui pada dia perasaan. Kita tak nak buat gitu. Bagi saya tak tahulah takut dia wali kita tahu lah. Tapi kalau tengok gaya tu takut nak memang bagus dia. Kita kenal. Bila kereta dia kena curi tu ubah cokor. Ubah cokor tak boleh nak kecek ke angin. Dia sedih lah. Jadi kakak saya menenek dia lah. Sama lah. Tak apalah. Tapi dia kata dia. Lepas tu dia tak nak kata. Dia tak sedih. Sebab dia kata dia pakar tu ke hati dia tidak ada di orang. Dia nak kata buat. Molek tu orang saya. Jaga sungguh tu. Dia tak sedih. Walaupun kita kata sistem perbagai Islam ini walaupun ada kekurangan. Tapi segi syariah halal dah tu. Tapi dia tak sedih. Sebab ada bunga-bunga tu. Sebab Nabi kata bunga ni kena. Kalau kita boleh elok kita elok. Kalau nak kena takut. Sebab kita beli barang. Pada dah situ bunga-bunga riba tu. Kalau mengikut ulama dari bila Muhammad tak apa. Kalau tak boleh nak elok. Kalau kita boleh elok kita elok. Tinggi itu dia punya nilai ni. Orang itu walaupun orang kampung biasa. Sebab tu bagi saya bila Allah nak kebaikan kepada orang. Kadang-kadang orang kampung yang boleh nilai tu. Kadang-kadang ustaz yang buat tak boleh nilai. Itu kelebihan. Kita tak tahulah hakikat sebenarnya. Baik, seterusnya kandung yang 4 ini. Kita berhenti setakat itulah dulu. InsyaAllah untuk sesi akan datang
Dia kandung yang 4 ni, ini style kita ni, penulisan kita ni. Kandung yang 4 ni dia macam rangkumkan isi daripada awal hingga akhir. Apa dia point? Seolah-olah kita boleh dapat semula. Macam kita mula kaji ni kandung yang 4 ni. Pasal kita bincang sebelum ni, dia masuk ke semula sini. Penting juga ni. Ini kita baca untuk sesi akan datang, insya-Allah. Di saya setakat tu dah. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Alhamdulillah wassalatu. Kalau ada soalan, Boleh silakan. Saya ada berbincang dengan seorang sains. Dia kata Nabi memang ada bagi tengok amalan tu pada orang yang tertentu dan tidak diberi kepada orang lain, sahabat-sahabat yang lain. 10 orang yang tertentu. Dia sebut nama siapa 10 hari. Kita sebut. Dia tak semua. Soalannya, Jadi dia kata dia hujungnya kerana dia kata Nabi itu yang pertama bersifat tabligh, menyampaikan. Satu lagi dia patanah. Patanah tu maksudnya dia pilih orang yang tertentu saja. dia kata ada belakang 10 orang ni. Sebenarnya dia harus tahu kenapa tengok hadirat tasawuf tu macam diberi kepada Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abu Bakar. Okey, itu saja. Ya. Dia gini sebenarnya asalnya orang ni Maulana Hura banyak dah sebenarnya dalam pengajian. Dia gini sebenarnya. Memanglah sanad tarikat, sanad tasawuf banyak dia daripada Sayyidina Ali, tapi semua ulama kata tak sahih, tak sahih. Ada satu sahih. Patah ada juga dikaitkan saya nak kalau dia gini, dia ada kitab sebenarnya tasawuf dikumpul ke dan sanad asal dia ada. Kita boleh tanya sampai ke sahabat tertentu. Paling banyak Sayyidina Ali, tapi semua itu tidak sahih. Jadi dakwah ini hanya buat tasawuf saja. Dakwahnya hanya buat tasawuf saja. Itu sebenarnya percubaan untuk menyatakan bahawa ilmu ini lebih istimewa daripada ilmu syariat. Sebab itu Nabi pun dia pilih-pilih sahabat. Dia tahu semua. Sebab bukan sahabat semuanya lain. Itu maksud dia. Proses itu sebenarnya merupakan satu proses untuk menyatakan ilmu ini ilmu yang bersifat khususi. Khususi. Itu sebenarnya. Betul ke tidak? Apakah Nabi bersikap itu? Jadi sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu dia terima ilmu mana? Ke sahabat Nabi semua masuk Islam. Masuk surga. Masuk surga. Dia jamin semua. Jadi hak masuk surga itu guna ilmu mana? Dah kalau bui pada 10 orang. Bakal berat lagi Sayyidina Ali tak payah pada sahabat lain. Dia akui pada anak cucu dia. Baru lagi tu. Tak betul. Kita nak dakwah tu boleh. Mana bukti dia? Mana dalil dia? Kita nak tengok. Ulama minta. Zaman dulu dah minta. Dalil. Sebab tu bila sampai pada ulama itu, ulama kata, tak pakar semua. Tak betul, tak ada. Nabi ni tabligh. Tu dia panggil siddiq, amanah, tabligh, fatwa, dia panggil usul nubuah. Kalau kita belajar dia panggil usul nubuah. Bila kata Nabi dia kena ada 4 ciri ni. Siddiq mana benar, amanah dulu, tabligh di mana dia menyampaikan. Tak ada satu pun dia tidak sampaikan. Satu tu bercanggah dah. Berlaku itu tak dah antara fatwa dengan tabligh ni. Fatwa ni cerdik lah, pintar Nabi. Nabi ni tidak bodoh amal dia. Lepas tu bui pada Sayyidina Ali, bui pada Sayyidina Bakar. Sahabat lain tak cerdik ke? Sahabat lain, Ibn Abbas misalnya dah. Itu dikatakan maha guru di kalangan sahabat. Tak cerdik ke? Apa tak bagi dia? Sayyidina Umar bui ke tak? Tak ada pun, tak ada sebab Sayyidina Umar. Tak masuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni setahun mana Sayyidina Umar? Luar biasa cerdiknya. Banyak ayat-ayat Quran itu sependapat dengan dia. Dia buat kita ketua yang Quran membenarkan pendapat dia. Cerdik dia panggil muwafaqah Umar. Tak betul tu lah. Sebenarnya pun tasawuf dia cuba nak kaitkan ajaran tasawuf ni dengan Nabi. Dia cuba dengan melalui dia reka sanad, dia sanad kepada sahabat-sahabat tertentu. Pertamanya kerana nak sabit ke bahawa ajaran ini berasal daripada Nabi. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi bagi pada sahabat yang terpilih? Ini isyarat bahawa ajaran ini khususi.
Bukan untuk maknanya mulia suruh ajar ini. Bukan semua orang. Sahabat pun, sahabat ramai-ramai pun tidak layak. Kecuali beberapa orang. Kalau kita mikir gitu, tak nak sahabat tu. Tidak pernah sahabat. Ada kan Nabi sembunyi pada orang tertentu. Lepas tu, iyalah nama kita kata nak sanad, macam mana boleh gitu? Ada, tak betul. Kecuali dia ada dalil, boleh ayat dalil, kita nak tengok dulu dalil itu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat besar. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sendiri, Nabi tak guna istilah tasawuf. Dia bui tapi dia tak guna. Dia guna istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Itu Nabi guna. Sebab tu ada Al-Quran guna. Tak ada. Bahkan itu fitnah Nabi. Sebab tu Imam Al-Haramain kata fitnah pada Nabi dengan sengaja kafir itu. Bukan main-main. Imam Al-Haramain kata kena berhati. Tak betul. Tu memang pokok tasawuf dia gitulah perangai dia ni. Memang dia kata gitu. Saya dia banyaknya. Sebab tu lama kita buat kajian ni tak sah semua. Okey, ada soalan lain? Tak ada lagi. Saya tu dia tanya dia pernah ke apa ni, guru yang mursyid. Kalau ada dia moyak dia kata tak ada. Kenapa dia masuk guru mursyid? Dan dia guru mursyid ni sebenarnya dia macam satu istilah daripada pokok tarikat atau tasawuf ni. Tapi kalimah mursyid tu kita guna tu tidak salah dalam agama kita. Ada Khalifah Rashidah tu mursyid tu. Saya nak wakil nama Khalifah Rashidah. Dikatakan Khalifah Rashidah. Sebab tu Khalifah Rashidah mana khalifah yang betul-betul mengikut Nabi dan dia ni menyambung perjuangan Nabi sebiji seperti Nabi. Mana kalau kita ikut dia tu, mana kita jadi selarah dengan ajaran Nabi. Itu mursyid. Itu mana mursyid. Mursyid ni kalau dalam bahasa mana pembimbing yang menunjuk ajar. Itu mana mursyid. Jadi kalimah ni akhirnya dipopularkan oleh buku tasawuf. Guru mursyid ni maknanya anak murid bila dia nak bersuluk, nak gapai ikut cara dia ni, dia kena melalui bimbingan guru yang mursyid. Mana tunjuk ajar, guru yang boleh beri tunjuk ajar sehingga sampai kepada destinasi makam yang dikehendaki. Itulah maksudnya dalam kitab-kitab ni. Jadi kalau mursyid dalam konteks ajaran Ahlus Sunnah yang sebenar ni, maknanya guru yang membimbing anak murid dekat kepada Allah dan Rasul. Itu makna mursyid. Jadi kalau dia tanya mana guru yang mursyid tu, kena tengoklah ada pada ciri-ciri mursyid tu. Maulana ada tulis satu artikel dalam himpunan dia punya artikel Maulana tu, tebal kitab tu, dia dikumpul salah satu tajuknya bincang tentang Muawiyah ni juga termasuk dalam Khalifah Rashidah. Dia bincang mursyid tu apa maksud. Rashidah tu mana? Rashidah tu jadi sifat pada orang yang ada sifat rusyd, sifat ni membimbing, maka ada lah, maka orang panggil Rashidah. Dia tu Khalifah Rashidah. Maknanya khalifah yang mursyid, ada unsur mursyid pada dia. Macam mana dia? Tu dibuktikan. Jadi Rashidah ni ataupun mursyid ni maknanya orang yang betul-betul ada masyarakat, bukan ta'assub pada dia, ta'assub pada Nabi. Apa yang disebut tu sahabat buat, tapi Tuhan Nabi buat. Dan sahabat tu memang begitu. Dan ulama kita memang begitu. Sebab tu saya tepikan semua dah dalam pengajian kita album Imam Syafi'i tu. Kita tak mengaji kita. Bila saya nak baca kitab macam-macam, orang kata mana kemampuan saya setahu mana nak baca kitab pun. Baca kan dulu. Kitab pun ni tak sama, tidak seperti Quran pun. Quran pun tinggi kita mengaji. Kitab pun ni ada rujuk, kita boleh rujuk kata-kata Imam Syafi'i. Cuma saya nak sebut Imam Syafi'i ni bila dia bercakap patut orang panggil Nasirus Sunnah pun. Dia dalil, penting sangat. Imam Syafi'i ni dalil, penting sangat dari kitab ni. Mula-mula baik Quran. Kalau tak ada Quran, dia bagi hadis. Kalau mari kalau kata-kata sahabat, itu punya step dia. Akhir sekali baru disebut pada pandangan saya. Tapi dalil tu. Kalau saya nak kecek, itulah dalil dia. Kalau ijtihad dia akan sebut, itu saya suka begini. Ni asal dia. Tapi dalil tu dia tak dihadapkan. Letak dalil atas meja dulu. Tak kecek. Itu cara Imam Syafi'i. Sebab tu benar ni. Misalnya dia sebut tadi sebut Syafi'i. Dia sebut ini, lepas tu dia ada orang kata. Bagi ada orang kata. Dia bagi tak nak akal. Sebab tu dia sebut. Sebab tu bila dia nak sebut Syafi'i, dia kata ada orang kata. Dia tak sebut sahabat kata, Nabi kata, betul ada. Bagi ada orang kata ni handi-handi lah. Bagi dia tak nak akal. Itu cara.
Patut tak sih mengajar kita tu. Banyak bercanggah dengan apa kita ni. Orang Syafi'i di Palestin, dia mari putih derma sini. Dia kejut dia. Syafi'i bersih mana? Dia tanya saya, pelik tak? Oh, saya kata saya pelik. No. Kita tak tahu jawab, kata gitu. Memang dia mari. Dia tengok tak sama. Dia tanya saya. Ni masa saya jadi imam dia lah. Dia mari putih derma untuk Palestin. Dia ramu seluruh Malaysia. Dia mari Kelantan, salah satunya Muslimun dan dia pergi. Dia tanya, saya di sini guna kita Syafi'i guna kitab mana? Coba dia tengok pelik, tak serupa dengan tempat dia. Saya kata, saya pun tak tahu. No. Saya kata, dia tahu sebab saya ikut Syafi'i, saya baca dalam kitab Imam Syafi'i. Tokoh-tokoh Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i ni antara. Walaupun dia cenderung ke arah fiqh, nilai ilmu hadis tinggi. Mahir. Kalau kita nak kata alul hadis pun, dia sebenarnya sebab tu dia ada musnad Imam Syafi'i, baru musnad Imam Syafi'i ada. Tapi kita tak tahu, kita nampak dia ni fiqh semata-mata. Jadi berlaku pemisah antara ulama aja dengan ulama fiqh. Salah. Tak betul. Tu bahaya tu. Jangan buat pemisah gitu. Sebab tu bila Ustaz Nasir mengajar hadis di Mishkat di Telipuk kan. Ada orang malu. Apa Ustaz dia sebut fiqh? Mengajar hadis sudah. Dia malu. Padahal ngaji Mishkat ni kita tu dia ada berlaku bab fiqh kita jamin, kita yang lengkap. Jadi mana masyarakat kita tak tahu bahawa orang ni bila masuk kena nyasapu ke pokok ulama berhaluan kiri ni. Kalau kita tidak jaga orang yang begini. Bila mengajar hadis, dia malu bila sebut tentang fiqh. Maknanya kita boleh baca, kita boleh fikir ustaz tahu kan. Asal tubuh masih belum puas, belum dapat lagi. Padahal fiqh tu bagaimana? Dia tak faham. Macam mana? Tak nak cakap dengan orang gini payah tu. Silap-silap dulu lah. Jadi lagu lain dulu. Okey?